bangun lagi. Jadi bila masa tu ibu saya tak bangun, saya pun terus pergi bilik air, saya pasang lampu lilin, saya pun terus mandi. Tapi hati saya pagi tu rasa macam tak tenang, tak aman. Hati perasaan tu rasa tak nyaman. Jantung saya dakdu. Saya tak rasa macam ada sesuatu yang akan berlaku. Firasat saya berfikir macam tu. Jadi saya terus mandi, buat macam biasa. Saya mandi. Okey, untuk pengetahuan kalian ya, bilik air rumah kami tu bawah batu, atas papan. Jadi ada satu ruangan kosong tu memang saja dikosongkan untuk supaya mudah angin masuk. Jadi dekat papan kawasan yang kosong tu lah saya akan melihat orang kata apa yang akan berlaku seterusnya. Sebab firasat saya dah dapat rasa kan sesuatu yang akan berlaku kan. Jadi saya pandang dia. Sambil gosok gigi saya pandang. Sambil gosok gigi saya pandang. Nak mandi saya pandang. Jadi bila saya mandi tu saya pandang mandi macam ni. Saya pandang. Masih nak pandang. Arah mata ni memang nak pandang ke arah tu. Jadi saya kata apalah pula ni, saya cakap kan dari hati, apalah pula ni, saya cakap kan. Tiba-tiba saya terpandang lembaga tangan, lembaga macam tangan. Okey, ni papan. Okey, papan tu yang kosong tu. Papan tu macam tangan tu macam ni. Okey, genggam, betul digenggam lagi satu dan jenggahkan kepala dia ke arah yang papan yang kosong tadi tu. So saya tengok muka dia. Hi guys, welcome back to my channel. Apa khabar kalian? Semoga kalian sihat walafiat. Di musim-musim pandemik, musim-musim PKP ni. Okey, saya minta maaf lah sebab apa orang kata dah lama tak buat konten video saya, dah lebih kurang dalam sebulan dah. Sebab ada masalah yang tak dapat dielakkan. Okey, kepada kalian yang baru mengenali saya, yang dah lama mengenali saya, melihat YouTube channel saya yang tak seberapanya, yang seadanya ni. Okey, jangan lupa tekan like, share and subscribe, tekan lonceng di bawah untuk mengikuti video saya seterusnya. Okey guys, hari ni saya tak buat cooking tutorial, saya tak buat YouTube karaoke. Okey, hari ni saya nak fokus pada cerita penampakan saya dengan cerita seram lah. Okey, tentu kalian penasaran apa yang saya nampak. Okey, sebelum tu jangan lupa tekan like, share and subscribe. Okey, kisahnya bermula masa tu umur saya 11 tahun. Yes, 11 tahun. Okey, ibu saya ni adalah suri rumah, tangga sepenuh masa. Selalunya ibu saya akan bangun lebih kurang dalam pukul 5.30 pagi sebelum azan subuh untuk menyediakan sarapan pagi untuk anak-anak dia. Jadi saya pagi tu saya tak tahu mengapa dan kenapa saya bangun pagi awal lebih kurang pukul 5.30 pagi sebelum azan subuh. Selalunya saya akan bangun lebih kurang dalam pukul 6.30 pagi. Tapi hari tu saya tak tahu, ibu saya tak bangun lagi, saya pun tak bangun lagi. Jadi bila masa tu ibu saya tak bangun, saya pun terus pergi bilik air, saya pasang lampu lilin, saya pun terus mandi. Tapi hati saya pagi tu rasa macam tak tenang, tak aman. Hati perasaan tu rasa tak nyaman. Jantung saya dakdu. Saya tak rasa macam ada sesuatu yang akan berlaku. Firasat saya berfikir macam tu. Jadi saya terus mandi, buat macam biasa. Saya mandi. Okey, untuk pengetahuan kalian ya, bilik air rumah kami tu bawah batu, atas papan. Jadi ada satu ruangan kosong tu memang saja dikosongkan untuk supaya mudah angin masuk. Jadi dekat papan kawasan yang kosong tu lah saya akan melihat
orang kata apa yang akan berlaku seterusnya, sebab firasat saya dah dapat rasa kan sesuatu yang akan berlaku kan. Jadi saya pandang dia. Sambil gosok gigi saya pandang. Sambil gosok gigi saya pandang. Nak mandi saya pandang. Jadi bila saya mandi tu saya pandang mandi macam ni. Saya pandang. Masih nak pandang arah mata ni, memang nak pandang ke arah tu. Jadi saya kata apalah pula ni, saya cakap kan, dia hati apalah pula ni, dia kata kan. Tiba-tiba saya terpandang lembaga tangan, lembaga macam tangan tangan. Okey, ni papan. Okey, papan tu yang kosong tu. Papan tu macam tangan tu macam ni. Okey, genggam, lepas tu digenggam lagi satu dan jenggahkan kepala dia ke arah yang papan yang kosong tadi tu. So saya tengok muka dia memang jelas. Muka sebab tak jauh, lebih kurang jarak berdepan macam kita bercakap nanti kan. Dekat betul kan. Jadi muka dia tu memang nampak jelas. Muka dia keadaan hitam, berminyak-minyak, gigi putih, mata dia yang putih tu nampak. Jadi rambut dia yang hitam tu. Jadi dia sengih. Dia bukan senyum. Kalau senyum lain. Ini dia nampakkan gigi dia putih semua. Macam pakai dali. Gigi ubatkan gigi dali tu kan putih macam. Jadi siapa ni? Siapa orang ni? Orang ke orang minyak ke? Jadi masa tu saya terfikir cerita pasal cerita arwah P.Ramlee kan, cerita pasal orang minyak apa semua. Jadi saya fikir, muka dia berkilat lah, gigi dia putih, mata dia putih. Cakap, ini orang minyak ni, cakap ni nanti lah. Saya fikir, orang minyak ni dia suka merogol lah kan. Saya fikir macam tu. Walaupun saya budak, tapi saya akibat kita menonton cerita-cerita yang apa macam cerita P.Ramlee tu kan, kita dah tahu kan. Kita, dia orang minyak, dia senyum ketawa ni. Dia senyum kat aku pula. Jadi saya nak balingkan air di gayung-gayung tu, saya nak baling tu, saya dah tak boleh. Saya macam dah kena pukau tau. Dia macam pukau saya. Saya pandang dia. Cuma saya boleh buka mulut, saya cakap, syuh. Macam adalah kucing pula kan. Saya syuh kan. Jadi saya rasa ni orang minyak ni. Lepas tu saya menjerit lah, hantu. Saya cakap hantu. Saya cakap jadi apa lagi? Saya pakai tuala buka pintu tu, saya lari kat ibu saya. Ibu saya tanya, kenapa? Kakak nampak orang minyak dekat bilik air. Mana ada orang minyak pagi-pagi buta ni nak intan kau? Saya cakap kan. Betul bu, ada orang minyak intai kakak tadi bu, cakap kan. Bila mandi lagi pagi-pagi. Kau tahu tak, ini sebelum nak azan subuh ni, memanglah benda-benda tu nak balik. Tumpang lalu kan. Dia buat apa? Dia ngintai je, dia tersenyum je, nampak gigi dia putih, muka dia berkilat, hitam macam kan. Budak-budak cerita, muka dia hitam, berkilat. Cakap, gigi putih. Ni macam pakai dali tu, gigi dia dali tu, mata dia putih, rambut hitam macam dia. Itulah. Mandi lagi pagi-pagi subuh ni, belum azan lagi. Sepatutnya lepaskan azan subuh. Kau mandi dah lah gelap di air tu. Jadi saya ni rasa macam takut kan. Takut cakap. Lepas tu ibu pun selalu bangun pagi-pagi, tapi hari ni ibu tak bangun pagi-pagi. Ibu tidur lagi cakap kan. Selalu ibu dah bangun cakap kan. Dah cakap kan. Jadi saya menceritakan pengalaman saya tu pagi tu dengan adik-adik saya. Adik-adik saya semua kata, itulah, bangun lagi pagi-pagi kan. Jangan bangun pagi lagi kan. Sejak tu lah guys, saya dah tak bangun pagi-pagi subuh pukul 5.30 pagi tu. Macam mana pun saya akan lepaskan azan subuh tu dulu, baru saya mandi. Ibu saya bangun, baru saya bangun. Kalau tak, saya takkan orang kata tak akan mandi tanpa ibu saya di dapur. Sejak itulah saya fobia guys. Okey. Itu pengalaman saya yang pertama. Yang kedua, masa tu umur saya 14 ke 15 tahun macam tu.
seterusnya lah. Okey, kisahnya bermula, kisah pun sama macam tu juga. Pagi tu, yalah, jarak antara umur 10 tahun dengan 13 tahun kan dah jarak satu masa yang panjang kan. Okey, pagi tu masa tu umur saya dah 14 tahun ya. Okey, ceritanya pagi tu tak tahu dah. Kalau terjadi kisah tu pun orang kata tak sengaja, saya bangun awal pagi macam biasa sebelum azan subuh. Masa tu saya dah remaja, umur 14 tahun kan. Okey. Jadi saya pun bangun pagi pukul 5.30 pagi, 5.45 sebelum azan subuh. Okey. Jadi toilet di sebelah rumah aja. Okey, bilik air dan sebelah rumah aja. Masa tu dah keluarga kami dah berpindah daripada rumah yang saya nampak orang minyak tu kan. Jadi kira bermakna rumah yang kedua kami pindah. Okey. Jadi rumah tu lebih besar sikit daripada rumah yang pertama kan. Jadi saya mandi macam biasa, mandi. Jadi bilik air tu pun sama juga. Bawah batu, atas macam dawai kan, dawai petak-petak tu dawai, atas dia. Okey. Tapi bilik air toilet di luar lah, bilik air biasa di dalam. Okey. Jadi saya mandi macam biasa, saya mandi biasa. Okey. Saya pun masuk ke dalam rumah. Okey, dah selesai solat apa semua. Saya pun pakai baju sekolah saya, uniform saya nak ke sekolah lah. Jadi pagi tu saya memang bersemangat nak pergi sekolah. Yalah, saya biasa macam tu lah, bersemangat nak pergi sekolah daripada yang biasa-biasa kan. Pagi. Masa tu juga ibu saya pun tak bangun pagi. Jadi lebih kurang dalam pukul 6.20 pagi masa tu, tak salah saya kerja dia tu 6.20 pagi. Lepas saya dah pakai baju sekolah, nak pergi sekolah tu, semua saya siap nak buat persiapan pergi sekolah. Jadi saya ni pagi tu pula rajin pula saya buka tingkap nako tu kan, yang kaca tu. Saya buka tingkap, saya rajin semua buka tingkap. Bilik-bilik saya buka tingkap, ruang tamu pun saya buka tingkap. Okey. Rajin pula saya masa tu pagi tu buka tingkap. Kata ibu saya tegur, "Aika, rajin kau pagi ni." Kata semangat nak sekolah, cakap macam tu. Okey. Jadi saya pun masa saya nak buka satu tingkap nako tu, okey, saya buka nako tu, ada macam rumah kampung. Tapi rumah kampung tu jalan berbukit ke atas lah, jalan bukit ke arah atas. Dan tepi-tepi tu ada rumah-rumah kat bukit-bukit, tepi bukit tu ada rumah. Okey, ada satu rumah ada 3 buah rumah, iaitu rumah lama saya lah, rumah lama kami lah kan. Okey. Jadi orang yang saya katakan orang minyak tu memang saya nampak jelas dia turun daripada arah bukit tu dengan keadaan lebih kurang 6.30 pagi masa tu. Saya tengok keadaan dia memang, orang dia memang gelap daripada atas sampai ke bawah, memang gelap, muka tak nampak. Jadi masa tu dia pakai seluar dalam warna apa tahu? Dia pakai seluar dalam warna putih. Jelas nampak warna putih. Dan saya kata, kenapa aku boleh nampak lagi orang minyak ni? Saya cakap kan, cukuplah yang dulu umur masa aku 10 tahun aku nampak orang minyak. Ini aku nampak lagi orang minyak ni turun daripada bukit, terus dia meluru ke arah satu rumah, lalu bawa pokok jambu, terus dia menembusi rumah tu melalui dinding. Dengan mata sendiri saya nampak dia menembusi dinding tu. Jadi saya nak pastikan rumah tu macam apa, ada jeritan suara ke, jeritan yang luar biasa ke. Saya tunggu apa
apa seterusnya akan terjadi pada rumah tu. Iaitu rumah saya dengan depan rumah jiran saya tu dekat je kan. Adalah dalam 3 meter lah, 3 meter, 4 meter je daripada arah rumah saya tu kan. Okay. Jadi saya tunggu dekat tingkap tu, saya nak tengok. Okay guys, selepas saya melihat akan kejadian tu, jadi saya melihat orang minyak tu turun daripada bukit. Jadi saya nampak dia masuk ke dalam rumah jiran depan rumah saya tu. Jadi terus saya bagi tahu kepada ibu saya, dan saya menunjukkan arah mana orang minyak sebut tadi masuk kan. Jadi ibu saya kata macam ni bahaya, sebab dah kawasan ni dah macam ada orang minyak. Ibu saya ni jenis tak nak bagi tahu kepada orang ramai, kepada jiran-jiran dia yang lain. Jadi ibu saya dan ayah saya ambil keputusan, ada rezeki ibu dan ayah saya nak pindah ke tempat lain. Jadi keadaan dah macam tak selamat, sebab saya ni perempuan. Ibu saya pun fikir saya ni perempuan, ayah saya pun fikir saya perempuan. Jadi orang minyak ni tahulah macam mana kan keadaan ni. Dah tentu dia nak merogol anak gadis-gadis sunti kan. Jadi masa tu umur saya dah 14 tahun. Jadi ayah saya fikir keselamatan saya. Jadi tak selama mana tu kami pun berpindah ke tempat lain yang lebih jauh daripada kawasan yang ada orang minyak. Dan ayah saya tak sangka bahawa jiran depan rumah kami sendiri tu mengamalkan orang minyak, jadi orang minyak, beramal ilmu yang salah. Jadi selepas tu bila keluarga saya dah berpindah, tertutuplah ceritanya, kisah tentang orang minyak. Jadi masa tu orang kata ialah keadaan pun dah kembali tenang, kembali reda. Dah sejak tu, lepas tu ayah saya, ibu saya dah tak pernah tempuh lagi kawasan tu, dan tak pernah bawa lagi saya ke kampung tersebut. Memang dia tak nak tunjukkan lagi saya ni kepada orang penduduk kat situ. Takut apa-apa terjadi kan. Jadi kami ni orang kata menjauhkan diri daripada kawasan perkampungan tersebut. Okey guys, itulah cerita pengalaman saya penampakan dengan orang minyak. Okey, kira bermaknanya 2 kalilah saya nampak orang minyak. Memang betul-betul orang minyak. Okey, saya tak tipu, tak bohong kan. Cerita ni memang ini adalah cerita pengalaman saya sendiri. Okey guys, jika kalian suka akan video saya ni, jangan lupa tekan like, share and subscribe. Tekan lonceng subscribe di bawah untuk mengikuti kisah-kisah seterusnya daripada saya. Ada kisah cerita-cerita yang hantu, yang menarik, yang saya alami sendiri. Okay guys, bye, jumpa lagi. Love you all guys.